Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Zikir ini menyamai ataupun lebih baik daripada zikir sepanjang from fajar, from subuh up until duha lah ini. Yes, 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Yes. So kalau memang tak boleh duduk macam tu, confirm kita semua tak boleh duduk lama tu, bacalah Quran atau bacalah sedikit daripada ni. Okay, right. Dan daripada Juwairiyah ini kita dapat puasa Jumaat tak boleh on its own. Sebab sekali tu Nabi jumpa dia tengah puasa hari Jumaat, dan dia memang suka semayang, suka puasa. Nabi jumpa dia, sebenarnya ini satu hikmah kepada poligami kan. Tak payah cakap, kurang gangguan dari suami. Hikmah poligami ialah kurang gangguan. You can do your things lah. So you have 2 days of your own. You can go reunion ke, reunited ke, apa-apa je lah. Faham tak? Ada kawan-kawan, boleh happy-happy, Starbucks, Coffee Bean. Kalau tidak, suami tiap-tiap hari dekat muka you, kita tak ada chance nak buat macam-macam. Satu hikmah. Kalau 4 lagilah banyak masa. Lagi banyak masa. Dan dosa untuk menjaga tu kurang lah. Betul? Logik? Make sense? Dosa menjaga kurang. Tapi saya bukan suruh orang poligami saya cuma cerita je. Malah kak. Yes, ini dia daripada ni, from this person ni. So dia tengah puasa hari Jumaat. Nabi tanya dia, did you fast a day before? No. Did you fast? Are you going to fast tomorrow? No. Kalau macam tu, buka puasa. Sebab puasa Jumaat specifically Nabi tak galakkan. Ada ulama kata haram apalah, tapi yang pentingnya dia tidak digalakkan on its own. So cara kita memuliakan solat Jumaat, hari Jumaat bukan dengan cara puasa. Gitulah. Sebab puasa tu Jumaat tu macam hari raya tau. For Muslims, every week ada hari raya. Jumaat lah. Jumaat is our big day. Okay, alright, settle. Next. Jalan 20 jam sampai dekat border of Madinah. Semua penat kan? Bila berhenti sekejap ni, Aisyah pula dan semua isteri Nabi kan, dia akan duduk dalam satu benda namanya haudaj. Kalau ini unta, pandai lukis saya. 4 kaki. Diorang akan ada something like, faham tak? Okay. Ini namanya haudaj. Dia panggil tenda Tandu. Tandu dalam bahasa Malaysia kot, ke Indonesia kan. So ni ekor ya. So isteri Nabi akan duduk dalam ni. This is the meaning of hijab sebenarnya. Sebenarnya dalam Islam, dalam Quran ada 3 perkataan untuk ceritakan tentang aurat perempuan. Nombor 1 ialah jilbab ataupun jalabib. Nombor 2 ialah khimar. Nombor 3 hijab. First, khimar ialah tutup kepala. Dan khimar ni dulu mereka dah pakai dah, tapi dia orang ikat-ikat belakang je. Sebab itu Allah kata, maka labuhkan khumurihinna ala juyubihinna. From here, you lepaskan sampai your dada. Sebab orang dah tutup kepala dah dulu. Tutup gitu-gitulah, ikat-ikat macam ikat key kan, scarf tu kan. Tapi sekarang Allah kata, lepaskan supaya it covers also your dada. Okay, that's one thing, khimar. Nombor 2, jilbab. Jilbab ialah pakaian luar yang orang Arab Saudi kot, dia literally follow this sampai sekarang. Perempuan akan pakai jeans, t-shirt apa kat rumah, happy-happy tu. Bila keluar rumah, dia akan pakai abaya. This is the jilbab yang dia pakai atas tu. Kadang-kadang nampak, nampaklah pakaian rumah dia lain, pakaian luar. Macam kita pakaian luar lain, pakaian rumah lain. Diorang tak, pakaian rumah is one, pakaian luar ialah
tambahan. Okay, so mungkin kat rumah pakai skirt pun tak kisahlah. Yang penting nanti luar pakai abaya. Okay, that's jilbab. Another thing is hijab. Hijab hanya untuk isteri Nabi sahaja sebenarnya. Tahu kan, bila ayat hijab turun tahun lebih kurang time ni lah ayat hijab akan turun. Orang lelaki dah yang bukan mahram dah tak boleh tengok dah isteri Nabi. Macam sekarang kan you pakai aurat tapi I boleh tengok you. Tapi tak, diorang dah tak boleh tengok pun sebab ada hijab. So kalau kat rumah cakap di belakang langsir, special untuk isteri Nabi saja. Tapi kalau jalan tandu kan. Inilah sebabnya Aisyah akan hilang sekejap. Sebab hijab ni lah. Sebab bila diorang jalan-jalan, macam cantik pula unta saya lukis ni. Saya bangga sekejap. Sebab saya memang buruk kalau lukis. Okey lah, jadilah. Jalanlah unta ni. Mak, sayang nak padam. Unta jalan-jalan. Ada satu lelaki yang akan pegang, kerja dia pegang tali je. Nabi jadi ketua for the whole group kan. So ada kerja seorang lelaki pegang. So berhenti sekejap luar Madinah. Duduklah semua orang. Unta akan duduk. Saya duduk. Kemudian Aisyah nak pergi toilet. Toilet ni ialah apa? Apa saja jauh dari manusia. Itu zaman tu lah. Toilet ialah jauh dari manusia. So dia pun pergi, settle. Dia pun balik. Bila balik, alamak, mana aku punya kalung, necklace. Necklace tu dia buat daripada apa? Yaman punya beads dia kata. Hadis dia bukan mahal sangat sebenarnya. Tapi sayang barang aku kan. Kan korang semua sayang barang kan. So, alamak necklace tinggal sana kot. Dia pun pergi cari. Cari tak jumpa. Datang balik. Ini pula hilang. Apa dia? The whole caravan dah jalan. The whole caravan. Timbul soalan. Orang tukang pegang tadi tu tak tahu ke Aisyah tak ada? Aisyah cerita dalam hadis Bukhari tu. Adalah hadis Bukhari, very long hadis. Dia kata dulu kami ni makan sikit so kurus. Zaman tu dia belum bergemuk ni. Kami makan pun sikit, jadi kami kurus. Mungkin sebab itu diorang tak perasan pun. Naik turun sama je. Kalau kuda, kalau unta bawa orang macam orang lain, mungkin unta bangun kan. Sebab berat. Tapi ini tak, gitu je. So sama je. Dia bawa. Akhirnya tertinggal Aisyah kat situ. Dia kata aku cari-cari, aku tahu dah diorang dah jalan. Tapi kalung tu rupanya kat situ je. Jumpa kalung tapi hilang kawan-kawan. So Aisyah pun ambil kalung tu. Dia pun duduk satu tempat. Dia kata aku rasa diorang akan cari aku nanti. Dalam keadaan dia duduk-duduk tu, dia tertidur. Tidurlah dia. Then there's one man yang memang ada dua pendapat lah. Satunya namanya Safwan ibnu Mu'attal. Dia dalam grup tu. Tahu tak? Dia dalam grup Bani Muraisi ni. Ada dua pendapat. Satunya dia kuat tidur. Safwan ini orang yang kuat tidur. Mengikut riwayat yang akan datang kemudian-kemudian ni, isteri Safwan akan komplain pasal dia. Sekarang Safwan tak kahwin lagi, tapi nanti ada hadis yang isteri dia komplain, Safwan ni, Nabi, dia ni kuat tidur. Selalu subuh terlepas. Kan, time tu lah. Maka Safwan pun cakap, Nabi aku ada masalah, aku memang susah nak bangun tidur. So mungkin, kemungkinan dalam hal ini pun dia tertidur, tertinggal dekat R&R sebelum tu. Orang lu gaduh Mekah Madinah, dia tidur. Jadi sekarang dia tolong. Tapi dia lelaki, dia ada satu unta, tak ada masalah, dia boleh jalan. Sebab ini highway. Memang highway, semua orang akan jalan yang sama. So dia sambunglah jalan. Bila sampai-sampai, orang dah pergi depan kan. Sampai-sampai dia tengok, ada perempuan. Dan dia kenal itu Aisyah sebab dia orang dah jumpa dulu dah sebelum ayat hijab turun. Sebelum Aisyah cover-cover semua ni. Dia kata. Dan benda pertama dia cakap, and the only thing yang dia cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kalau kita tertimpa musibah, kita kata dia kalimah istirja' dia panggil. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maknanya inna lillahi bukan mati tau. Kalau apa-apa problem yang kita nampak, tayar pancit, inna lillahi wa inna. Kalau orang cakap, Assalamualaikum, tolong doakan anak saya, dia tengah sakit. Nanti orang jawab, inna lillahi. Hoi, sakit lah, bukan mati.
Kan orang cakap kan, oi sakit bukan mati. Tak, memanglah sakit pun inna lillahi wa inna ilaihi. Maksudnya from Allah we came and to Allah we gonna return. Okay. Apa yang Safwan buat? Turunkan unta dia, automatik, tak payah cerita. Dia turunkan, dan Aisyah cakap specifically dalam hadis ni, tak ada satu perkataan pun keluar dari mulut dia selain daripada inna lillah. Okay, kenapa dia cakap macam tu? Apa pelajaran kita berjumpa kali ni? The whole perjalanan tu, yang mungkin sejam tu, tak ada bunyi apa pun. Pelajarannya ialah, bila perempuan dalam keadaan susah, kalau dia sorang-sorang je, kereta dia sangkut ke apa, lelaki yang tolong dia, ada chance tak lelaki tu nak cakap dengan perempuan tu lebih-lebih sikit? Kalau jumpa dia dekat pejabat, mungkin tak dia buat, dia jual mahal. Dia tak cakap, who are you? Tapi sekarang you are the mechanic lah. Awak betulkan kereta dia, sambil awak betulkan tayar dia, awak tanya dia soalan apa pun dia akan jawab, betul tak? Saya ni handsome tak? Dia akan jawab juga. Sebab apa? Kau tengah tolong aku. Mana boleh buat sombong sekarang? Kereta aku di tangan kau, betul tak? Jadi orang lelaki yang menjaga diri dia, dia takkan ambil kesempatan macam ni. Itu yang Safwan buat. Dia tanya apa pun, dia tak kata Aisyah kesian kau, sebab Aisyah muda, dia pun muda kan? Kesian kau, berapa lama dah, berapa jam dah, mesti kau ketakut kan? Tak payah semua tu. Sebab itu semua understood dah. You just tolong, dah habis. Jangan ambil kesempatan di atas kesusahan orang. Faham kan? Orang lelaki ni suka ambil kesempatan. So itu je yang dia dengar, istirja, yang inna lillah. Sampai dekat Madinah, orang beriman semua happy, alhamdulillah Aisyah dah balik, kita orang tunggu kau. Apalah tertinggal. Itulah. Tetapi orang munafik, Abdullah bin Ubay, ini peluang ni. Dia kata alhamdulillah. Peluang. Tahu dia buat apa? Umpamanya dia pergi satu grup, dan inilah cara fitnah disebarkan. Cara fitnah disebarkan. Saya ajar awak cara nak buat fitnah, okey? You tak payah bagi jawapan penuh tau. You bagi persoalan je. Contohnya, bagus ya, Aisyah dah balik, alhamdulillah dah balik dah dia. Contoh Safwan tu handsome juga Aisyah pun muda aku tak boleh bayang kalau orang muda dengan orang muda 1 jam, siapa pun tak nampak. Entahlah, kalau aku lah ada. Bye-bye, Assalamualaikum. Okay. Orang baik-baik yang tengah dengar ni, berubah tak dia punya persepsi sekarang? Dia tak terfikir tau benda tu. Betul juga Aisyah muda, dia muda, handsome, cantik. Dia nak buat matematik pandai-pandai. Okay, dah tinggal kan? Pergi tempat lain pula. Kau percaya tak diri kau, kalau kau lelaki, kau terjumpa satu perempuan, kau percaya tak diri kau, kau boleh kontrol diri kau, tak buat apa benda-benda pelik-pelik apa semua? 1 jam, 2 jam perjalanan. Aku rasa tak boleh. Itulah aku pun pelik lah kes tu, Aisyah dengan Safwan tu kan? Itu je lah. Aku bukan cakap apa-apa Aku bukan nak fitnah, tapi ni bukan mengumpat. Faham tak orang itu? So nampak tak, ini dah start api. Ini dah start api kat situ. Abdullah bin Ubay berjaya buat satu Madinah start cakap-cakap. Aisyah bila sampai je Madinah terus demam. Tak ada kaitan pun dengan cakap-cakap ni. Dia tak tahu. 1 bulan dia demam, dia duduk rumah je. Dia demam, tak campur orang. Okay? So sekarang ni fitnah dah start ni. Start dah. Dan antara yang menyambung fitnah ni, nampak tak Abdullah bin Ubay sebut tak perkataan zina? Aku just cakap tak tahulah kan, tak tahulah. Tetapi orang yang duk sambung ni, ada yang cakap berzina kot dia. You pernah main bisik-bisik? Main bisik-bisik? Telefon buruk dia panggil ke? Ke radio buruk? Telefon buruk Memang kalau kita buat eksperimen sekarang pun, memang akan berubah. Confirm berubah. Dr. Jeffrey kerja di hospital. Kerja hospital. Tak. Hospital Sungai Buloh tambah. Dr. Jeffrey nak dekat mati dengan ICU Hospital Sungai Buloh. Memang akan berubah punya. Kan, betul tak? Memang akan berubah. So, inilah jadi fitnah kecil-kecil ni, lama-lama zina kot dia ni. Takkan tak zina aku dah
Alah, Safwan tu bukan baik sangat. Nampak tak tambahan? Tambah-tambah, habis dah orang ni. Dan antara orang yang sebut perkataan zina, ada 3 orang, orang baik. Nombor 1, Hamnah bintu Jahsh. Siapa Hamnah? Adik kepada Zainab bintu Jahsh. Dia adik ipar Nabi. Dan dia isteri pada Mus'ab ibn Umar yang kena potong tangan tu. Kiranya ini orang penting lah. Ingat tak dia orang yang menjerit bila suami dia mati tu? This is the person, this is a very nice person, good person, tapi dia masuk dalam fitnah ni. Dia pun dah cakap pasal zina. Antara sebab kemungkin kenapa dia boleh masuk dalam perangkap ni, you know why? Sebab ini ialah tuduhan kepada siapa? Kakak dia ke kepada Aisyah? Aisyah, kakak dia isteri Nabi juga. Rupa-rupanya, satu benda kita kena belajar. Dalam isteri Nabi yang 9 tu, ada 2 camp. Satu camp Aisyah, tim A ada, tim B. Baru kau tahu. Aisyah kat sini, Hafsah kat sini, Abu Bakar Umar geng, anak pun geng. Hafsah kat sini, dan beberapa lagi. Dekat sini ada Zainab bintu Jahsh and the gang. Saya tak hafal betul-betul siapa kat siapa lah. Okey, jadi sekarang ni tim A tengah kena, betul tak? Jadi geng tim B patut cakap pada nama kau normal, ataupun alah, bukan baik sangat pun. Faham tak? Bukan nak cakap banyak-banyak. Tetapi Zainab tak cakap apa-apa tau tentang Aisyah, walaupun dia tim B. Sebab Nabi akan tanya Zainab, Zainab, apa pandangan kau pasal Aisyah? Sebab sekarang tengah bising kan. What's your opinion? Nabi tak sibuk tanya dia orang ni. Tahu kenapa? Mestilah okey geng kau. Nabi tahu ada tim A, tim B ni. Dia tanya tim B, apa pandangan kau pasal Aisyah? Zainab kata, I don't know anything except for she's a good person. Sebab apa? Nampak tak dia punya adil? Sebenarnya Aisyah banyak kacau dia. Aisyah banyak kacau dia sebenarnya. Tetapi kacau bab apa? Bab sosial lah. Bab peribadi, faham tak? Makanan kau bukan sedap sangat, macam tak pandai masak je. Faham tak? Kenapa kau punya kari selalu tak cukup garam? Macam tu lah. Itu cara perempuan gaduh. Korang tak faham. Jadi sakit hati sikit tu, tapi tak ada, main-main je, bukan? Macam tu lah. Jadi sentiasa buat hal, tetapi dia tahu dalam hal sayang kepada Allah dan Rasul, dalam hal iman, good. Ini hal peribadi je. Sebab kita sama-sama hidup dalam satu family dan share suami yang sama. Memang jealousy sangat tinggi punya. Normal lah. Aku pun selalu kenakan kau, kau selalu kenakan aku. Normal. Kita kena adil macam ni dalam hidup. Faham tak kita kena adil macam ni? Kalau dengan kawan kita tu, kita tak puas hati cara dia cakap dengan kita, jangan terus discount ataupun dismiss semua kebaikan dia. Contohnya ustaz dengan ustaz, ada yang gaduh tak? Ustaz dengan ustaz ada gaduh. Tapi yang paling adil ialah gaduh macam mana pun, kalau ada orang tanya, ustaz, kalau pergi kelas dia okey tak? Apa dia ajar? Gaduh ni. Oh, dia ajar sirah hadis. Ustaz, dia okey ke? Okey. Sebab you punya masalah dengan dia apa? Bukan masalah dia sembah Tuhan dua ke? Kan? Betul tak? Isu you dengan dia mungkin peribadi je. Dia nak tak jadi kahwin dengan adik you, lari waktu nikah ke apa? Benda peribadi. So it's just peribadi. So kita kena adil dalam hal ni. Okey tak? Dan you tahu kan, Imam Bukhari pernah ada masalah dengan cikgu dia. Imam Bukhari ada masalah dengan cikgu dia, tapi dia tak pernah kata cikgu dia jangan belajar dari cikgu dia. Faham tak? Orang tetap ambil ilmu dari cikgu. Tetapi guru Imam Bukhari, murid dia lebih kasar daripada cikgu. Apa dia? Siapa murid Imam Bukhari? Imam Muslim kan? Okay, Imam Bukhari dia ada satu cikgu, namanya Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Yahya Az-Zuhli ni mungkin lah sebab tengok Bukhari punya murid ramai sangat, kan? Murid ramai sangat, kan? Cikgu dengan cikgu, itulah dia punya perbandingan. Kelas kau berapa orang? 60 je. Aku 10,000 babe. Kan? Macam tu lah perbandingan. So mungkin kelas Imam Bukhari penuh tau. Yahya bin Zuhli mungkin dia berilmu, tapi penyampaian dia mungkin tak berapa menarik kot. Mungkin lah. Kan macam tu orang.
Dia berilmu tapi penyampaian mungkin dia bukan cikgu yang sangat menarik ke, gitulah. So Yahya bin Zuhri punya murid makin kurang sebab duk belajar daripada Bukhari. Padahal Bukhari ialah dia punya student. Your student is better than you. Kan macam problem sikit. So Yahya ni cuba cari salah pula dengan Bukhari. Dan memang Imam Bukhari dengan Yahya ada sikit perbezaan pendapat dalam bab sifat Allah. Sikit punya hal. Dia bukan mengeluarkan dari Islam, sikit. Maka dia ambil poin ini, suruh kerajaan halau Bukhari. Bukhari memang kena halau, keluar. Sebabkan cikgu dia sendiri. At the same time, Yahya dalam kelas dia, dia cakap, siapa yang nak belajar dari lelaki tu, tak payah datang kelas aku. Macam tu pula. Dia marah, cikgu dia marah. Tapi satu student dia betul-betul bangun. Kejap dia balik rumah, dia bawa camel kalau tak silap. Dia balik, dia bawa beberapa buku atas camel dia. Dia bawa balik ke kelas. Dia longgokkan depan cikgu dia, Yahya bin Zuhri. Sebab Imam Muslim belajar dari dua-dua. Dia longgokkan semua buku tu. Dia kata, ini semua ilmu yang aku dapat dari engkau. Aku tak nak, you simpan. Aku nak pergi belajar dari Bukhari, kata. Okey, ini student Imam Bukhari. Nampak tak dia punya reaction dia lain sikit? Reaction dia macam lebih sikit kan? Dan biasa tau, biasanya ustaz dengan ustaz gaduh katakan, gaduh benda-benda akademik je, anak buah lebih-lebih. Imam Muslim punya reaction taklah teruk sangat. At least dia bagi balik ilmu. I don't want to from you because I want to learn from you. Okey lah juga tu. Sebab Imam Bukhari tak pernah cakap, siapa belajar dengan aku, jangan belajar dengan dia. Tak pernah cakap gitu. Right? So, reaction kadang-kadang lebih sudu dari kuah. So, itu yang kita boleh belajar apa tau. Kadang-kadang ustaz dengan ustaz mungkin ada masalah apa. Anak murid, ya Allah, kafir, murtad, kan? Korang ni fasik. Dan kita boleh tengok semua ni kat Facebook Ustaz tu bagi satu kenyataan simple aja. Tapi ramai gila orang masuk neraka sebab tu. Yelah, maknanya buat dosa lah So kita kena jagalah kita punya mulut, jangan lebih sangat. Okey, mana tadi? 3 orang kena kan? Okey, Aisyah demam 1 bulan. 3 orang tu siapa tahu? Antaranya Mistah ibnu Usasah. Dan dia seorang Badri. Apa maksud Badri? Dia ahli badar. Special tak ahli badar? Special. Tetapi dia pun masuk perangkap ni. Dan seorang lagi korang dah kenal dah, Hasan ibn Thabit. Siapa? Siapa? Penyair rasmi Rasulullah SAW. Dan dia juga orang yang bukan sangat berani. Ingat? Okay. The official point 3 orang siapa? Hamna, Mistah dan Hasan ibn Thabit. Bila satu Madinah dah bising-bising macam ni, dan kita kena ingat, we are talking about the Muslims. Diorang ni beriman dengan Quran ke tidak? Dia percaya betul-betul dengan Nabi, betul? So, bila Nabi kata ada ayat Quran turun dan Allah kata Aisyah bersih daripada tuduhan, diorang akan dengar ke tidak? Dia akan dengar. Diorang percaya pada Nabi. Tapi tahu tak apa tengah berlaku sekarang? Tak ada ayat Quran. Selama sebulan lebih tu tak ada ayat Quran untuk tolong Nabi dalam konflik ni. So sebulan Nabi tunggu-tunggu manalah ayat Quran ke apa, faham tak? Daripada Allah bagilah jawapan. Sebab Nabi sendiri confused. Apa nak buat? Nabi sebagai suami, dia percaya dengan isteri dia. Tetapi kena ingat, Nabi juga ketua negara. Mana boleh ikut, oh kalau wife aku tak percaya. Tak boleh kan? Tak adil kan? Kalau memang ramai orang cakap. Jadi Nabi pun confused sebab dia ketua negara dan juga family kepada Aisyah, suami Aisyah. Confused. Dia buat apa? Tanya pendapat. Ada banyak pelajaran kita belajar ni. Dia tanya pendapat. Antara yang dia jumpa ialah dia jumpa Ali. Ali kan dia punya menantu dan juga sepupu. Bila jumpa Ali, antara benda yang Ali cakap, Nabi, janganlah stres sangat. Perempuan kan ramai. Sebab dia kesian tengok Nabi stres sebulan lebih. Kan? Alah Nabi tak payah fikir banyak-banyak lah. Dia tak kata cerai ke apa. Tapi perempuan kan ramai, relax lah Nabi.
Dan perkataan Ali ni agak-agak Aisyah suka ke tak? Kau cakap perempuan ramai macam tu je kan, tak tolong aku, tak apa. Memang ada. Aisyah memang tak suka dengan cara Ali cakap tu lah. Okay. Kemudian Ali bagi cadangan. Salah seorang dari orang ni bagi cadangan. Apa kata kau jumpa dengan pembantu dia, dia punya servant lah. Servant ni kan 24 hours jaga dia. Kan Nabi jumpa dia mungkin sehari, 2 hari, seminggu. Betul-betul tidur kat rumah dia. Jadi apa kata tanya servant dia, mungkin you will get a better answer. Servant dia perempuan, namanya Barirah. Betul Barirah? Maka Nabi pun panggil Barirah. Kita boleh bayang betapa gelabahnya Barirah Nabi panggil. Sebab dia servant aja. Nabi panggil, kenapa ni? So Barirah jumpa Nabi. Nabi tanya, Barirah, aku nak tahu, ada benda buruk tak pasal Aisyah yang kau tahu? Senang je, straight to the point. Yang baik-baik aku tak mau dengar. Benda buruk. So Barirah duk fikir ni, benda buruk pasal Aisyah ni. Ada dia kata. Suspend. Ada benda buruk pasal Aisyah yang Barirah simpan. Apa dia? Aisyah ni Nabi dia tu, kalau dia tolong aku untuk buat dough, buat roti, dia selalu tertidur. Bila dia tertidur, kambing akan makan dough free je. Itulah yang kesalahan Aisyah yang aku ingat. Apa kita boleh belajar dari sini? Memang macam tak jawab soalan, tapi ini kesalahan lah ni. Ini kekurangan lah ni. Masak-masak tertidur, hangus. Macam tu lah. Memang kekurangan, tapi kekurangan yang besar kecil. Yes, maknanya Barirah cuba cari seumur hidup dia ni punya cerita. Ni dia salah. Maknanya bila orang point to your kesalahan, dan kesalahan tu taklah teruk sangat, bersyukurlah. Sebab kita punya kesalahan lain Allah boleh tunjukkan, tetapi Allah tutup. Betul tak? Jadi bila orang dapat tangkap satu kesalahan, Ustaz, bukan wabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Macam saya bagi ceramah 1 hari sampai 2-3 kali. Seminggu mungkin saya ceramah dalam 20 jam, 40 jam. Mesti ada buat salah kan? Jadi ada satu orang, Ustaz, saya dah jumpa satu kesalahan Ustaz. Bukan wabi ayyi ala, tapi fabi ayyi ala rabbika. Oh ya ke? Terima kasih saya betulkan lain kali. Dia betulkan wa dengan fa saya. Is that a very big issue? Tersilap. Manusia tersilap baca. Adakah dia menjatuhkan saya dalam kekufuran? Menjadikan saya seorang fasik? Murtad? Tak. Jadi ustaz ni kena bersyukur. Ada orang tegur, oh takat tu je kau nampak rupanya. Alhamdulillah, Allah tunjukkan kesalahan kecil je kat kau. Maknanya manusia kalau cari salah, boleh dapat. Kita cuma harap yang didapat tu kecil-kecil sudahlah. Okay, alright. So itulah kisah Barirah. Kemudian Nabi buat meeting dengan Aus dan Khazraj. Sebab Nabi dah confident yang start fitnah ini siapa? Abdullah bin Ubay. Buatlah conference, buat meeting. Macam mana ni? Okay, Abdullah bin Ubay ialah orang mana? Orang Khazraj. Yang dia orang Madinah. He has to come from either Aus or Khazraj. Dan dia orang Khazraj rupanya. So bila Nabi cakap, macam mana ni, korang tahu kan siapa yang tengah sakiti keluarga aku ni? Dia kata, yes, we know. Lebih kurang lah. Berdiri seorang Aus, bukan Khazraj punya orang Aus berdiri seorang ketua dia, wakil. Nabi, kau sebut aja, kalau dia di kalangan kami, aku sendiri akan bunuh dia. Our family, I will kill him. Yang menyakitkan hati kau. Tapi kalau dia di kalangan orang lain, siapa? Khazraj. Kau bagi aku permission, aku akan pergi bunuh dia. Dia mengganggu kau ni, give me permission. Bangun wakil Khazraj, diamlah kau. You know he's from us. Sebab tu kau cakap macam tu. Kau tahu dia ni orang Khazraj kan? Sebab tu kau confident dia, aku bunuh kan? Kalau dia family kau takkan buat macam tu. Maksudnya dia pun sayang dengan Abdullah bin Ubay, geng ni. Ialah family. Maka dia pun cakap no. Ni pun no juga. Tak, aku bukan. Kerana Allah ni, kerana Allah. Rubbish. Apa-apa. Akhirnya gaduh. Nabi turun daripada mimbar, diamkan diorang. Tak payah gaduh lah, balik-balik. Aku nak tanya pendapat korang, tapi korang gaduh pula. Nabi tanya pendapat. What to do? Diorang gaduh.
Korang baliklah. Nabi pun diam aja, Nabi pun balik. Tak jadi bincang pun. Maknanya fitnah Aisyah ni sampai nak jadi gaduh Aus dan Khazraj ni. So this is a tricky thing lah. Bukan senang. Aisyah tak tahu lagi ni. Dia tengah demam sebulan ni. Tak tahu. Aisyah cerita, lepas aku demam dah okey tu, aku ajaklah teman satu makcik aku ni, namanya Ummu Mistah. Maksud Ummu Mistah ialah dia mak kepada siapa? Mistah. Mistah ni lah yang tengah buat hal ni. Jadi mak Ummu Mistah ni, sorry. Mak Mistah ni pangkat makcik kepada Aisyah lah. Diorang ni sebenarnya satu family from the Banu Taim lah. Okey, tak apa, tak payah hafal. So jalan. Toilet diorang mestilah jauh sikit dari rumah kan. Kan toilet diorang dekat tempat lapang. So on the way balik dari toilet, Aisyah jalan dengan dia punya makcik ni. Ummu Mistah tersadung. Tahu tersadung? Terlanggar satu tunggul gitu. Nak dekat jatuh. Dia kata apa? Celakalah Mistah, dia kata. Maknanya hancurlah Mistah. Ataupun dalam Inggeris kata, may Allah destroy Mistah. Terkejut Aisyah. Kenapa kau cakap macam tu? Itu anak kau tu. Kan? Anak kau macam sepupu aku lah. Why you talk like that? Kau jangan main-main. Dia orang yang pergi perang Badar tahu. Aisyah tahu kepentingan orang pergi perang Badar. Kenapa kau cakap macam ni? Lepas tu mak ni cakap apa? Si Ummu Mistah ni, boleh ikut tak ni? Betul kan? Ummu Mistah cakap kat dia, budak kan? Budak, kau memang tak tahu apa-apa Apa benda tahu apa? Kau tak tahu ke diorang tengah fitnah kau berzina dengan Safwan? Apa dia? Bila Aisyah kata, bila aku dengar macam tu, aku rasa nak pingsan. Kemudian aku dah start menangis. Lepas tu aku terus balik rumah. Baru aku faham kenapa sebulan ni Nabi agak dingin dengan aku. Rupanya sebulan ni Nabi pergi tengok dia demam. Simple aja. Demam lagi ke apa ke, makan ubat okay, bye. Sebab Nabi tengah serabut. Orang keliling semua tengah kutuk isteri dia. Ataupun ada bunyi-bunyi tu. So dalam serabut tu, Nabi layan dia lebih kurang lah. Taklah affectionate sangat. Dia kata, baru aku faham kenapa Nabi macam tu. Kemudian aku minta kebenaran dari Nabi. Untuk apa? Balik rumah mak bapak. Standard sampai sekarang sama je dia punya dialog Ada masalah, balik rumah bapak. I think this is a good sunnah. Jangan gaduh banyak-banyak. Just pergi cool down dulu. Kan? Ada perpisahan sikit, lepak-lepak, okay, tak apa, balik rumah bapak. Okay, pada saya this is good and it was practiced before. Baliklah rumah mak bapak dia. Siapa mak bapak dia? Abu Bakar and Ummu Rumman. Nama mak dia Ummu Rumman. Tak apa. So duduklah dekat rumah. Dia kata selang beberapa hari, Nabi pun datang. Masa Nabi datang, setelah dia kata Alhamdulillah, kan, apa semua, dia cakap, Aisyah, dengar sini baik-baik, aku nak cakap ni. Satu lagi pelajaran untuk orang lelaki. Ini banyak pelajaran kan, tentang perhubungan suami dan isteri. Orang lelaki ni kena ingat dengar betul-betul lah. Nabi jumpa Aisyah. Dan kita tahu kan, Nabi ni suami Aisyah. Dan juga ketua negara. Dan juga hakim. So dia kena adil. Dia cakap dengan Aisyah, Aisyah, kalau engkau buat salah, minta ampun dekat Allah. Allah mesti ampunkan kau. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kau benar, di pihak benar, jangan takut, Allah akan tolong kau. Aisyah kata, aku sebelum tu nangis tak berhenti-henti. Berapa hari ni aku nangis sebab apa? Sampai hati orang cakap aku berzina. Ini orang baik ni. Dia lain tau. Orang yang tak berapa baik, kalau dia tuduh, dia macam relax kan. Contohlah, dia pernah mencuri, pernah merompak, sekarang dituduh berzina macam just another. Faham tak? Just another dosa, no problem. Bunuh orang pernah, zina. Sekarang dia zina pula. Faham tak? Tapi ini orang yang clean, hatinya bersih, suka tolong orang, apa-apa. Kau cakap aku berzina kan? Dia tak boleh terima. Dia kata, aku nangis punyalah banyak sampai nak pecah perut. Aisyah ni masa tu dia muda-muda, dia cerita ni. Nak pecah aku punya limpa ni, dia kata. Nak pecah dia punya limpa. Punya dah nangis kan? Macam ni?
Tapi sebenarnya nangis kuat macam mana pun tak boleh pecah limpa. Itu yang kelakar tu. Maknanya dia punya expression pun tak apa-apa itulah. Nak cakapnya perut sakit tau. Nangis. Bila Nabi, suami dia cakap, Aisyah, bila suaminya neutral kan? Neutral. Aisyah, kalau kau salah, kau minta ampun ke Allah. Dia kata, aku dengar perkataan tu, kering air mata aku. Kenapa kering? Tadi dia sedih kan? Sekarang jadi marah. Tapi Nabi neutral je. Pada korang okey kan? Rupanya tak boleh bang. You tak boleh neutral bila berhadapan dengan isteri. Kalau dia gaduh dengan orang lain, dia betul. Rupanya itulah majoriti lah, bukan semua lah. Tak boleh logik sangat kita ni dalam bab menguruskan isteri ni. Betul. Saya dah ceramah ni banyak kali dah. Tak ada siapa pernah refute. Tak ada. Saya suka yang logik. Tak ada perempuan yang pernah refute saya bab ni. Pernah bantah saya tak ada. Semua gelak-gelak je. Betul lah tu. Rupanya gaduh macam mana, dia salah pun you tak boleh kata, yelah you gaduh dengan kawan you tu, mungkin you ada salah. Jangan cakap silap kau. Lepas tu habis tak kawan dah. Berapa tahun nak betulkan balik. You cuma cakap tak apa tau, sabar dulu, nanti okey dah ni, nanti okey lah. Macam tu. Okay. Tips seterusnya nanti kita bincang. Nabi pun buat kesalahan tu. Dia cakap, dia jadi neutral. Kalau kau salah, minta ampun. Kalau kau betul, jangan takut. Aisyah kering air mata, dia jadi marah. Dia berpaling. No. Belum paling ni. Dia tengah marah ni, dia panggil bapak dia. Father. Bapak dia Abu Bakar kan? Ayah, tolong jawab sikit apa dia cakap ni. Bapak ni kan bapak betul. Bap, cakap sikit. Abu Bakar kata, wah Aisyah, ini Nabi, apa nak cakap apa? Apa yang Aisyah nak? Bapak mentua ataupun bapak dia sendiri yang apa? Bro, jangan cakap macam ni. Ini anak aku kenal, aku dah jaga dia berapa tahun. She's not like that, You don't even have any doubt. No. Kau tak puas hati, kau keluar. Baru dia rasa macam ada geng. Tapi Allah kata, sorry, aku tak boleh geng kau. Ni Nabi. Dia pun berpaling pada mak dia, Ruman. Mak, say something. Mak dia bagi jawapan yang sama. Aisyah kata, kalau korang semua tak cakap, biar aku cakap lah. Dia kata, aku ni, kalau aku cakap aku bersalah, kau mesti percaya. Cakapkan Nabi. Daripada cerita kau ni, cara kau cakap, kalau aku cakap aku buat salah tu, kau mesti percaya. Kalau aku cakap aku tak buat, kau tak percaya. Betul tak? Akhirnya orang macam nak pengakuan pula. Sebab selama ni aku cakap aku tak salah lah ni, kau tak percaya pun, kan? So aku cakap apa pun tak guna. Aku akan cakap apa yang bapa Yusuf cakap bila dia kena bully dengan anak-anak dia. Kan anak dia tipu dia. Anak tipu dia yang 12 adik-beradik tu. Dia orang nak pergi bunuh Yusuf tu, tinggalkan dia dekat ni. Bila dia balik, Yusuf tahu something is wrong, but how to say. So jadi Yaqub masa tu. Dan Aisyah punya mudanya dia, nama Yaqub pun tak datang ke otak dia. Dia ingat nama Yusuf je. Yusuf anak Yaqub kan. So dia cakap, aku akan cakap macam mana bapa Yusuf cakap. Dia macam dia tak nak ingat lah nama mana, sebab tengah marah kan. Jadi nama Yaqub pun hilang lah. Dia cuma ingat bapa pada Yusuf. Okay. Dia kata apa? Fasabrun jamil. Wallahu musta'an. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka aku akan bersabar dengan kesabaran yang sangat baik. Dan Allah akan tolong akulah kiranya. Allah jelah pembantu atas apa yang mereka cakap tu. Pertolongan hanya dari Allah kan. Musta'an. So bila cakap macam tu, dia pun pusing sini, tak nak cakap dengan kau. Dia marah dengan Nabi sekarang. Kemudian dia kata Nabi pun dapat satu keadaan yang dia dapat wahyu. Rupanya Nabi kalau dapat wahyu, dia akan berpeluh-peluh. Okay, dia akan peluh sikit, dia akan diam. Dan kadang-kadang dia akan jadi berat. Kalau pernah sekali Nabi duduk dan peha dia atas peha kawan dia. Kawan dia kata macam nak patah tulang aku masa tu. Punya beratnya masa Nabi dapat wahyu tu. Kemudian Nabi okey balik. Nabi cakap, bergembiralah Aisyah, Allah dah datangkan jawapan untuk kau.
Surah Nur. Nanti kita balik kita check lah surah Nur. Tak banyak ayat pun. Okay, go back and check. Surah Nur. Maka lepaslah Aisyah daripada fitnah ni. Tahu Aisyah buat apa? Dia happy kan? Dia kata, aku tak sangka, dalam hatilah dia cerita dalam hadis tu, aku tak sangka Allah akan rekod dalam Quran hal aku ni. Dia rasa dia tak layak lah untuk masuk Quran benda macam ni. Tapi masuk Quran cerita aku ni, Allah kata aku okey dalam Quran. Aku ingatkan masuk mimpi Nabi je. Faham tak? Mimpi Nabi mimpi, okey Aisyah aku okey sebenarnya. Rupanya masuk Quran dan sampai sekarang kita duk baca lagi ayat yang sama. Kemudian bapak dengan mak dia kata apa? Aisyah, pergilah salam dengan suami. Kan dah settle. Jadi macam marah-marah kan, pergi salam. Tahu dia kata apa? Dia marah lagi rupanya. Cerita ni habis dalam kemarahan dia. Aku takkan say thank you dekat dia. Dia ni, tak. Tapi aku akan cakap thank you ke Allah dia. Padahal Allah turunkan dia punya ayat Turuhim kan. No thanks for the postman. Postman jahat hari ni. Thank you Allah saja. Tapi Nabi marah ke benda macam ni? Tak, dia faham. Nanti okey lah. Allah. Dan Quran tu ada sebut macam nama Aisyah? Tak sebut nama Aisyah. Yang dituduh disebut. Timbul soalan, apa jadah? Ada cerita kata lepas dapat wahyu tu Aisyah disuruh salam Nabi Muhammad SAW. Tapi Aisyah tak salam, tapi dia pergi semayang 2 rakaat untuk Boleh jadi? Boleh jadi. Yang saya dapat cuma dia kata apa, bersyukur kepada Allah. I want to say thank you to him. Betul lah. semayang. Okey, sambungan dia. Siapa yang start fitnah ni? Abdullah bin Ubay kan? Dia kena apa-apa tak? Rupanya lepas ayat ni turun, dan ayat yang sama ada pasal tuduh zina. Siapa yang tuduh zina, dia punya balas, dia punya sebatan berapa kali? 80 kali. 100 ialah orang berzina. You bayangkan, tuduh orang berzina 80, kurang sikit kan? 20%. 80 kali. Siapa kena 80 kali? Hamnah bintu Jahash, Mistah Ibn Ustazah, Hasan bin Sabit. Orang baik-baik ni memang kena 80 kali. Abdullah bin Ubay kena ke tidak? Tak kena. Why? Dia tak sebut pun perkataan tu secara eksplisit. Maknanya kadang-kadang pemula fitnah akan selamat. Penyambung fitnah ni akan kena ni. Akhirat kena lah. Akhirat dia akan kena. Dunia ni, masa kat dunia ni. Betul tak? Jadi kita jangan main dengar aja satu je, dan jangan main share aje. You don't know. Ini ada efek pada siapa? Contohlah kutuk-kutuk pemerintah, kutuk pemimpin. You start something, you tak tahu you tengah menimbul kebencian, kemarahan satu geng psycho mana tak. You share je main-main. Ketawa-ketawakan pemimpin kan biasa kita buat. Saya tak buat. Faham tak? Faham tak? Gambar pemimpin bubur rambut tambahan dan lawakkan dia bubur dialog. You share, you tak tahu tau perbuatan you tu akan sampai mana. Share dah confirm dosa dah. Sebab itu aib orang. Aib orang mana boleh gitu-gitu je. Dan you tambah aib pula tu. Bukan benda dia buat. Yang you tambah, you buat-buat. So kita semua kena careful dalam bab. Very careful. Kalau kita rewind sikit, remember Hasan bin Sabit? Dia poet. Dia bukan warrior, bukan fighter. Mistah Ibn Usasah, kita lupa nak cakap pasal dia. Sorry. Yang kena tuduh berzina ialah Aisyah dengan Safwan Ibn Mu'attal. Kita lupa nak cerita pasal dia. Safwan dengan main, dia lelaki. Sekarang orang tuduh dia berzina. Dia pergi jumpa orang yang tuduh dia. Siapa? Antaranya Hasan bin Sabit. Dia kenal Hasan. Dia pegang, dia cakap Hasan, orang macam kau ni, kalau orang bully kau ataupun orang kenakan kau, kalau kau kena fitnah, kau buat sajak. Betul tak? Orang macam dia marah macam mana pun, aku rasa macam nak bunuh dia. Cakap kat situ. Kalaulah aku boleh potong dia ke 18 ke apa, cerita sembang lah. Tapi poetry, orang macam kau kalau kena macam aku, kau akan tulis. Betul? Sebab kau poet.
Tapi kalau orang macam aku kena macam ni, kau tahu aku buat apa? Bunuh. Sebab aku lelaki. Faham tak? Dia cakap, dia nak kutuk lah ni. Kau macam lembik lah. Aku buat macam ni. Dia ambil pedang dia, tapi tak bunuh lah. Guna belakang pedang. Berdarah muka Hasan bin Thabit yang tuduh dia berzina. Kemudian dia bawa kes ni ke Nabi. Nabi panggil dua-dua kami. Masa ni belum lagi terbukti Aisyah tak salah ke apa. Faham tak? Ni macam rumors lagi. Tanya kat ni, kenapa kau buat macam ni? Sebab dia ada aku dengar cerita dia tuduh aku berzina. Nabi cakap dekat Hasan yang kena pukul ni, Hasan, ampunkan dia lah. Boleh tak? Sebab kalau ikut kisah, you buat sekali, I boleh buat sekali kat you. So yang paling adil ialah Hasan balas balik. Tapi Nabi yang minta dekat Hasan, Hasan, ampunkan dia, tak payah balas lah. Dia kata okey. Sebab dia pun tahu dia buat salah kan. Dia cakap okey, sorry lah. Kemudian kalau tak silap saya, si Safwan ini, dia bagi tanah, satu sebidang tanah untuk Hasan. Sorry lah, sebab aku dah kasar dengan kau. Subhanallah. Subhanallah. Kata Mistah Ibn Usasah pula. Ada satu cerita yang apa tu, Abu Bakar punya sepupu ke apa yang apa yang Dah cakap ni sekarang. Now. Okay, now, thank you. Mistah Ibn Usasah, dia daripada Banu Taim. Dia orang susah rupanya. Abu Bakar selama ini duk sponsor keluarga dia. Bayangkan, Abu Bakar punya family sponsor family Mistah, still dia boleh cakap pasal orang ni. You bayangkan orang yang you duk sedekah setiap bulan bagi duit kat dia, dia kutuk you. Logiknya berhentilah bang. Berhenti. So Abu Bakar buat apa yang any person will do, dia berhenti bantuan. Dia kata, lepas ni aku tak nak tolong dah kau. Kau dah buat salah pada family aku. Bila dia buat macam ni, dan ini semua ada recorded dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab pun tak silap saya. Is it also from surah Nur? Nanti kita check Ada ayat Quran yang turun apa? Allah kata, kalau dia terus bagi tolong orang tu, maka mungkin keampunan Allah ada untuk dia. Macam itulah. Maka faham tak? Maka Allah akan ampunkan Abu Bakar ni. Maka Abu Bakar kata apa? Aku lepas ni takkan berhenti tolong dia. Lantaklah. Kau salah ke, tak salah ke, kutuk aku ke, tak kutuk aku ke, yang penting aku dapat keampunan dari Allah. Itulah kisah dia. Ada soalan? Nak ni. Okey, kita break sekejap. Tak ada soalan, kita break 5 minit. Okey?